Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kebanyakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bertemu pada bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang ditunggu-tunggukan selama 11 bulan yang terdahulu, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang di mana dibuka pintu syurga buat kita semua. Pintu rahmat Allah SWT yang hanya kita akan masuk ke dalamnya dengan puasa kita, dengan usaha-usaha ibadah kita dan berbagai macam amalan kebaikan yang lalu. Ya, yang lain. Saya ingin mulakan dengan kita meneliti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Yang bermaksud Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di syurga Aden. Dan keredaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Surah At-Taubah ayat 72. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah kemajuan sememangnya sangat dekat dengan kita umat Islam yang sepatutnya beriman kepada Allah dan menginginkan kejayaan di hari akhirat. Untuk mendapatkan kejayaan di akhirat, dunia merupakan tempat untuk kita berusaha. Tempat ujian kelayakan kita panggil. Tempat untuk kita buktikan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita layak untuk mendapatkan kejayaan di akhirat, iaitu redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala, atau kita bakal mencipta nama untuk rugi dalam mencapai kejayaan atau kerugian di akhirat? Saya maksudkan untuk rugi dengan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar keperluan untuk membuat pilihan ini, iaitu ingin berjaya ataupun inginkan kerugian, kita perlu membuat pilihan untuk mencapai yang dinamakan kejayaan ataupun kerugian di akhirat. Kita manusia Allah ciptakan dengan potensi berfikir, dengan potensi hati nurani yang terpandu, dengan jiwa yang inginkan kebaikan, yang seterusnya melahirkan keinginan dan usaha untuk maju tahap bertahap dalam mencapai apa yang dinamakan dengan kejayaan tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga diciptakan dengan sebuah kelemahan yang bakal menghambat kemajuan kita dan membuat kita rugi, iaitu hawa nafsu kita. Cuma dalam kita bicara tentang kemajuan atau istilah bahasa zaman sekarang, progres, kita perlu memaknakan dengan jelas berdasarkan panduan wahyu
bukan dengan naratif lain yang diambil daripada pandangan tertentu ataupun yang diambil daripada hawa nafsu kita. Kita boleh kaitkan dengan definisi kemajuan dalam masa kini ataupun dalam situasi pemikiran masa kini, iaitu kemajuan berdasarkan mempunyai harta yang banyak, kemajuan berdasarkan mempunyai pangkat yang tertinggi, kemajuan berdasarkan pengaruh kita yang besar dan luas, kemajuan dalam istilah teknologi terkini, iaitu kemajuan untuk mencapai title influencer di social media, dan juga kemajuan dalam istilah ideologi terkini, iaitu kebebasan, iaitu membebaskan diri dari agama dan segala bentuk aturan. Itulah yang didefinisikan sebagai kemajuan oleh umat manusia pada zaman ini mengikut hawa nafsu mereka. Namun, apakah sebenar definisi kemajuan menurut wahyu, menurut Allah SWT, menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Yang pertama, iaitu kita maju dengan mendapatkan keridaan Allah SWT, iaitu seperti mana termaktub dalam akhir surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Seterusnya, ilmu, iaitu ilmu yang mengenal dan mengagung Allah SWT, bukan ilmu yang membuat kita sombong dan bongkak dan menunjukkan kehebatan kita berbanding yang lain. Akhlak yang baik, iaitu makarimal akhlak, seperti mana diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang baik di sisi umat manusia. Dan seterusnya, menjadi manfaat buat makhluk lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, di mana sabda Nabi SAW, adalah mereka yang bermanfaat buat yang lain. Dan seterusnya, kemajuan yang hakiki yang kita ingin cari, dan seperti mana dipandukan oleh wahyu, adalah kebahagiaan dan ketenteraman di dunia dan juga di akhirat. Maka dalam bulan Ramadan ini, kita semua Persatuan Muhammadiyah ingin mengajak seluruh jemaah mencapai apa yang dinamakan dengan kemajuan melalui satu perkara ini yang akan kita laksanakan seboleh mungkin dalam bulan Ramadan, iaitu penghayatan satu perkara yang fundamental dalam kategori syiar Islam, iaitu solat. Firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Maka dengan itu solat menjadi gerbang utama kita untuk mencapai kejayaan di akhirat, iaitu solat yang khusyuk, dan ia juga menjadi penentu kemajuan kita di dunia ini. Solat mengukuhkan sebab kehidupan kita, iaitu untuk kita beribadah kepada Allah SWT, dan juga ia menjadi pengukuh bagi tujuan hidup kita, iaitu mencapai redha Allah di dunia dan juga di akhirat. Solat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar yang terlahir daripada nafsu yang merugikan. Seperti mana firman Allah SWT, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Solat juga sebagai sebuah pengharapan dan juga sandaran kita kepada Allah SWT, iaitu dengan kita mengharapkan kekuatan daripada Allah SWT dan bukan dari yang lain. Mengharapkan panduan daripada Allah SWT dan bukan daripada kuasa-kuasa yang lain. Dan solat merupakan jalan keluar bagi kita untuk segala keresahan, permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini. Maka yang seterusnya, dan mungkin yang terakhir, solat juga mengukuhkan peribadi kita,
sebagai seorang individu yang berprinsipkan Islam, sebuah keluarga yang berprinsipkan Islam, dan sebuah jemaah yang bersatu bersama dengan berprinsipkan Islam. Maka solat ini yang perlu kita kukuhkan, solat ini yang perlu kita hayati dalam kita ingin mencapai kemajuan. Maka dengan itu, jemaah sekalian, dalam bulan Ramadan ini, untuk kita yang berkeinginan kuat untuk mencapai kejayaan yang hakiki, untuk kita yang berkeinginan kuat untuk mencapai kemajuan yang sebenarnya seperti di mana dipandu oleh wahyu Allah SWT, untuk kita mencapai kejayaan yang hakiki, iaitu untuk menjadi mulia dengan takwa kepada Allah SWT. Marilah kita bersama-sama perkukuhkan solat kita. Marilah kita bersama-sama jiwai solat kita. Marilah kita bersama-sama kontrol hawa nafsu kita dengan solat. Dan marilah kita bersama-sama menjadi umat dan individu yang terbaik melalui solat kita. InsyaAllah, Ramadan ini akan lebih bermakna dan akan menjadi lebih transformational berbanding Ramadan-Ramadan yang sudah, dengan penghayatan solat kita insyaAllah. Dengan itu, saya mengucapkan selamat beribadah dan semoga ibadah kita pada bulan ini diterima Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.